Okey, baiklah. Selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada murid-murid. Okey, seperti yang kamu boleh lihat di slide iaitu unit 18 projek buku skrap. Jadi berikut merupakan unit yang lepas dan pada hari ini cikgu akan buat sedikit latihan pengukuhan. Macam sebelum ni kita pernah buatkan bina perenggan, bina ayat. Jadi cikgu nak kukuhkan lagi kefahaman kamu, kemahiran kamu sebab ada beberapa lagi murid yang masih tidak mahir dalam topik ini. Jadi kita akan bina ayat dan perenggan lah. Okey, sebelum tu objektif pada hari ini ialah membina dan menulis 5 ayat berdasarkan gambar dengan betul dan membina sekurang-kurangnya 2 perenggan dengan betul. Okey, kita akan mulakan aktiviti kita dengan kamu boleh lihatkan gambar di atas. Nampakkan situasi keluarga sedang sibuk di dapur. Okey, jadi kita tengok ayat yang pertama, cikgu dah bulat. Gauri sedang okey, sebelum tu cikgu terangkanlah. Cikgu guna teknik busa. Apa itu busa? Bu ialah bulat, S maksudnya siapa, subjek ataupun apa, A adalah aktiviti, K adalah keterangan. Jadi teknik ini memudahkan kamu untuk ingat dan membina ayat berdasarkan gambar dengan betul. Ingatlah, bu bulat, lepas tu siapa, aktiviti apa yang dia buat, keterangan apa berdasarkan aktiviti itu. Jadi kita tengok ayat yang pertama, cikgu dah bulatkan sini. Gauri tengah buat apa? Gauri sedang mencuci pinggan. Keterangan dia apa? Mencuci pinggan di sinki. Jadi kamu kena perhatikanlah gambar betul-betul. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua, datuk. Datuk siapa ni cikgu bulatkan. Datuk ni ialah ni yang warna hijau ni. Okey, datuk sedang menuang air. Menuang air itu aktivitinya. Okey, keterangannya ke dalam cawan dengan cermat. Okey, jadi kamu kena kreatif lah fikirkan keterangan. Keterangan ni kamu kena kreatif fikirkan ayat-ayat yang sesuai. Apa yang sesuai berdasarkan aktiviti. Seterusnya yang ketiga ialah ibu. Ibu yang ini, baju kuning ni. Okey, Ibu sedang memasak ayam kari untuk makan malam. Okey, kamu boleh cakap lah benda lain, tapi yang cikgu nampak kat sini warna kuning. Jadi kuning sebabnya kari lah kan. Jadi ibu sedang masak ayam kari ataupun ikan kari. Jadi itu adalah ayat yang ketiga. Jadi cikgu harap kamu faham teknik busa, bulat, siapa, aktiviti dan keterangan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dalam muka surat dalam buku teks sama, muka surat 119. Jadi ini adalah aktiviti pengukuhan yang cikgu cakap tadi. Okey, seperti dalam gambar yang kamu lihat. Okey, kita tengok Norah hendak menyiapkan projek buku skrap tentang tokoh pejuang kemerdekaan negara. Antara tokoh tersebut termasuklah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun H.S. Lee dan Tun B.T. Sambatan. Itu adalah perenggan pertama. Okay, sekarang ni dibagi perenggan seterusnya. Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Jadi kamu kena sambung lah. Okey, kita dapat draft yang telah diberikan. Iaitu pertama, pergi ke pusat sumber, mencari buku, membaca buku sejarah. Okey, ini adalah tips-tips di tepi. Okay, yang pertama, kamu kena fahamlah cerita ni berkaitan apa. Okey, dia berkaitan Norah nak siapkan kerja dia, nak siapkan kerja sekolah dia, iaitu projek buku skrap. Jadi dia pergi library, dia pergi perpustakaan. Jadi kita kena gunakan draft yang diberikan dengan baiklah, dengan betul. Jadi bila ada draft, senanglah kamu nak buat karangan. Okey, lepas tu kita aplikasikan kata hubung macam cikgu pernah ingatkan sebelum ni. Kata hubung kena betul, ejaan kena betul, imbuhan kena betul, tanda baca kena betul. Okay, seterusnya penanda wacana. Jadi kena bersesuaian lah dengan cerita. Awal-awal ke tengah-tengah, bila kamu perlu letakkan penanda wacana. Dan yang terakhir lah teknik busa. Okey, busa. Bulat tu tak perlulah sebab kita dah ada gambar kat sini kan. Jadi kita kena fokuskan sajalah S, A dan K. S iaitu siapa, A itu apa aktiviti dilakukan dan K keterangan. Kita tengok sama-sama. Okey, cikgu dah bagikan. Okey, yang pertama cikgu dah bagi ayat pertama. Okey, Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Ini ayat yang pertama tadi, Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Ayat pertama. Okey, yang kedua, dia pergi ke pusat sumber untuk mencari buku. Okey, itu cikgu dah guna draft yang pertama dengan kedua. Dia pergi ke pusat sumber untuk mencari buku. Okey, yang ketiga,
Dalam gambar kan dia terjumpa buku kan. Jadi dia menjumpai buku tentang Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Dan yang terakhir, dia membaca buku sejarah tentang tokoh pejuang kemerdekaan tersebut. Jadi boleh faham tak? Keempat-empat ayat ni adalah berdasarkan satu gambar. Nampak kamu boleh buat 4 ayat berdasarkan satu gambar. Jadi kamu kena perhatikanlah gambar tu betul-betul. Jadi ni adalah cikgu dah gunakan teknik siapa, aktiviti dan keterangan, SAK. Siapa ataupun subjek. Norah mencari maklumat. Keterangan apa? Tentang tokoh-tokoh tersebut. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi ke pusat sumber. Kenapa dia pergi ke pusat sumber? Untuk mencari buku. Jadi ni adalah dia punya perenggan kedua. Cikgu dah gabungkan. Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Dia pergi ke pusat sumber untuk mencari buku. Yang untuk adalah kata semasa di pusat sumber, ni adalah penanda wacana yang cikgu letakkan. Semasa di pusat sumber, dia menjumpai buku tentang Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Titik. Lepas dia membaca buku sejarah tentang tokoh pejuang kemerdekaan tersebut. Macam tadi kat depan kan, cikgu dah bina ayat. Jadi kat sini cikgu tambah penanda wacana. Jadi kamu kena bijaklah, kena letak penanda wacana dengan bersesuaian. Itu adalah perenggan kedua. Seterusnya kita tengok. Ingat, fahami cerita, dia masih berkait. Gunakan draft yang dah ada, aplikasikan kata hubung, gunakan penanda wacana dan aplikasi teknik pusat. Kat sini kita ada melayari internet, mendapatkan maklumat dan mencetak gambar. Cikgu dah bagi dah subjek dia, Norah. Norah tengah buat apa? Melayari internet. Dia melayari internet menggunakan apa? Dengan menggunakan komputer. Nampak dalam gambar ada komputer. Jadi kamu nyatakanlah. Dia Norah melayari internet menggunakan komputer. Dia mendapatkan maklumat. Maklumat kata apa? Mendapatkan maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut daripada laman sesawang. Jadi itu adalah keterangan daripada dia mendapatkan maklumat. Jadi yang terakhir, dia mencetak gambar tokoh-tokoh tersebut. Kenapa dia cetak? Untuk ditampal ke dalam buku skrapnya. Ingat tak tadi dia kan cerita pasal tugasan membuat buku skrap. Jadi kita katalah dia cetak gambar tokoh-tokoh tersebut untuk ditampal ke dalam buku skrapnya. Jadi 3 ayat kita dapat buat berdasarkan satu gambar menggunakan draft yang telah diberikan. Jadi cikgu hasilkan perenggannya jadi macam ni. Selepas itu cikgu letak penanda wacana. Selepas itu Norah melayari internet dengan menggunakan komputer, kata hubung dengan. Dia mendapatkan maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut daripada laman sesawang. Dia juga, tambahlah juga, dia juga sebab aktiviti lain kan, Norah juga buat. Dia juga mencetak gambar tokoh-tokoh tersebut untuk ditampalkan ke dalam buku skrapnya. Ini adalah perenggan ketiga. Seterusnya. Ini adalah gambar yang terakhir. Draft yang diberi, mengunjungi muzium, mencatat maklumat, menyiapkan tugasan. Tengok apa yang sesuai kita boleh buat. Norah mengunjungi muzium sejarah. Buat apa dia pergi muzium? Untuk mencari maklumat tambahan. Kalau kamu ada idea lain, kamu boleh nyatakan. Seterusnya, dia mencatat maklumat yang diperolehnya. Dia catat maklumat tu, kamu katalah dekat mana? Ke dalam buku catatan. Nampak dia pegang buku catatan. Yang ketiga, dia menggunakan maklumat itu untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Nampak dah 3 ayat berdasarkan satu gambar. Cikgu dah guna semua draft yang telah diberikan. Jadi cikgu harap kamu faham. Senang dia guna teknik ni. SAK. Subjek ataupun siapa ataupun apa, aktiviti dan keterangan. Jadi perenggannya jadi begini. Jadi cikgu letak penanda wacana. Kemudian Norah mengunjungi muzium sejarah untuk mencari maklumat tambahan. Dia mencatat maklumat yang diperolehnya ke dalam buku catatan. Dia menggunakan maklumat itu untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Jadi inilah perenggan terakhir. Kita tengok perenggan penuhnya. Kita baca sama-sama lah. Ini yang tadi kan yang atas. Kita baca lah, kita dah baca lagi. Kini perenggan kedua. Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Dia pergi ke pusat sumber untuk mencari buku. Semasa di pusat sumber, dia menjumpai buku tentang Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Dia membaca buku sejarah tentang tokoh pejuang kemerdekaan tersebut. Selepas itu, Norah melayari internet dengan menggunakan komputer. Dia mendapatkan maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut daripada laman sesawang.
Dia juga mencetak gambar tokoh-tokoh tersebut untuk ditampal ke dalam buku skripnya. Kemudian, Norah mengunjungi Muzium Sejarah untuk mencari maklumat tambahan. Dia mencatat maklumat yang diperolehnya ke dalam buku catatan. Dia menggunakan maklumat itu untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Jadi, siaplah kita 4 perenggan. Senang nak buat. Jadi, ingat teknik busak, bulat, siapa, aktiviti dan keterangan. Jadi, berdasarkan teknik itu, kamu dapat hasilkan perenggan yang 4 perenggan. Lengkap lagi. Senang kan nak buat sebenarnya. Jadi baiklah, seperti yang kamu boleh lihat, ini adalah latihan pengukuhan yang lain lah. Cikgu nak bagi kamu contoh lain. Okey, dalam teks di bawah ni, dia berkisahkan tentang kisah aku dan datukku. Jadi kita baca sama-sama lah. Okey, datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hatim sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lampangan terbang. Setibanya mereka di rumah Hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintar. Jadi Datuk dia tunjukkan gambar-gambar yang dia ambil lah semasa adanya kemudahan dekat airport ataupun lapangan terbang tu. Jadi kita tengok ayat pertama. Okey, dalam gambar dah tunjukkan. Okey, petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Jadi berdasarkan ayat ni, okey, siapa maksud dia tu? Okey, siapanya adalah petugas di lapangan terbang. Okey, apa petugas tu buat? Menyorong apa? Kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Jadi ayat ni pun menggunakan teknik busak tu. Siapa, aktiviti dan keterangan. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang kedua. Petugas di lapangan terbang. Okey, kita tengoklah draft yang ada. Travelator dan memudahkan. Okey, travelator tu adalah ni macam eskalator yang mendatar lah di tanah, bukan eskalator yang macam tangga tu. Jadi travelator ni banyak ada di lapangan terbang. Jadi kita tengok ayat yang pertama. Okey, travelator tu adalah aktiviti menggunakan travelator. Siapa yang tolak nenek? Okey, petugas di lapangan terbang menggunakan travelator. Digunakan untuk apa? Untuk memudahkan pergerakan nenek yang duduk di atas kerusi roda. Nampak gambar. Ada travelator, ada nenek dia tolak. Jadi kita tengoklah, kalau kita tengok gambar tu betul, kita tengok ayat tu pasal apa, siapa, aktiviti dan keterangan dia. Okay, yang terakhir ialah siapa. Okay, datuk ada pengangkutan khas. Okay, kita pasal datuk dan nenek. Jadi kita katalah siapa, datuk dan nenek menaiki pengangkutan khas yang disediakan untuk warga emas. Jadi mudah kan sebenarnya untuk bina ayat. Cikgu harap kamu dapat bina ayat selepas ni buat kerja yang cikgu berikan. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, cikgu ada sediakan gambar dan kamu kena bina ayat berdasarkan gambar tu menggunakan teknik busak, iaitu bulat, siapa, aktiviti dan keterangan. Okey, cikgu harap kamu dapat bina ayat dengan baik. Kalau ada apa-apa masalah, boleh rujuk dengan cikgu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.